Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita Fiqh Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam membincangkan berkaitan dengan kitab zakah. Sebelum ini kita dah sebut berkaitan dengan takrifan ataupun definisi zakat, harta-harta yang wajib dibayar zakat, syarat-syarat rahmat Allah. Pagi ni kita sambung sikit seterusnya, zakat pada harta benda kanak-kanak dan orang gila. Kalau kita menjaga anak yatim, ataupun kita dah sebutkan sikit pada kuliah kita yang lepas, kanak-kanak, anak-anak kita kadang-kadang ada yang kecil telah ditawarkan untuk menjadi pelakon iklan ke atau sebagainya, maknanya dia dah mendapatkan hasil rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan harta-harta mereka ni tadi hendaklah dikeluarkan zakat oleh orang yang menjaganya ataupun walinya. Kalau kita jaga anak yatim, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita jika anak-anak yatim tadi ada harta, maka wajib juga kita mengeluarkan zakat. Kita menjaga orang, ada orang gila. Orang gila pun boleh memiliki harta, tapi hartanya tak boleh serah kat dia lah. Kita sebagai orang yang bertanggungjawab, maknanya beri amanah, maka kita membayarkan bagi pihak si kanak-kanak tadi dan juga orang gila. Semua ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan asar dan juga nas-nas ayat Quran yang ada umum. Harta tadi, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan mereka menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri itu daripada meminta. Dan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kanak-kanak ni macam saya kata tadi, tak boleh nak serahkan harta kepada mereka, kerana mereka ni dianggap sebagai golongan sufaha, tak pandai nak mengurus harta. Allah Subhanahu wa taala firman Al-Quran, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu berikan, itu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta, itu mereka yang ada dalam jagaan kamu, harta yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya, itu yang kamu niagakan. Dan juga berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Dalam satu hadis diriwayatkan daripada Syafi'i radhiyallahu anhu, daripada Yusuf bin Mahaq radhiyallahu anhu secara mursal, bahawa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, pergunakanlah harta benda anak yatim sehingga harta itu tidak dihabiskan atau digunakan untuk sedekah. Pergunakan kat sini bukanlah maksudnya kita guna untuk kepribadian kita, tidak. Perguna kat sini maksudnya tuan-tuan, kita boleh gunakan harta anak-anak yatim tadi untuk diniagakan, untuk ada perniagaan yang kita kata yang kebarangkalian, yang maknanya keuntungannya ada, dia katakan
bukanlah memang perniagaan tu memang perniagaan yang membawa kepada kerugian secara umumnya. Jadi sebab ni harta anak-anak yatim tadi, tapi kita boleh gunakan untuk kembangkan. Sebab Nabi sebut supaya harta tadi tidak dihabiskan untuk digunakan untuk sedekah, maknanya untuk zakat. Setiap tahun nak kena keluarkan zakat, tapi duitnya tak berkembang. Jadi lama-lama duit tu habis untuk penggunaan anak yatim tadi, dan juga untuk bayar zakat saja, katakan. Jadi harta anak-anak yatim tadi, orang gila, harus untuk dikembangkan oleh wali ataupun penjaga duit tersebut. Harus buat begitu. Terdapat dalam asar juga menyatakan sesuai seperti mana yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata, perdagangkanlah harta benda anak yatim sehingga harta tersebut tidak habis dimakan sedekah. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perdagangkanlah, maknanya berniagakanlah duit tersebut. Umar juga pernah berkata kepada seorang, sesungguhnya kami memiliki harta benda anak yatim dan aku akan menyegerakannya untuk zakat. Mana ada anak yatim ke, kanak-kanak ke, orang gila ke, kena bayar zakat macam mana pun. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar rahimahullah ta'ala berkata, Aisyah dulu menjadi wali aku dan saudaraku yang yatim dalam pengasuhannya, dan beliau mengeluarkan zakat daripada harta benda kami untuk zakat. Ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kewajipan mengeluarkan harta zakat daripada harta anak-anak dan juga orang gila. Zakat pada harta benda rampasan dan yang seumpamanya. Bagaimana harta yang barang yang hilang, barang yang dicuri, barang yang dirampas, adakah barang-barang tersebut perlu dibayar zakat ataupun tidak? Maka ada beberapa perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat zakat ni. Di antaranya adalah penjelasan mengenai hukum syarak pada zakat barang hilang, barang rampasan, barang curian, dan juga mengenai penjelasan hukum-hukum pada zakat harta benda tawanan, temuan dan yang seumpamanya. Kita temu barang harta emas tadi kena bayar zakat tak ustaz? Kalau sampai cukup haul, cukup dia punya nisab ni, katakan. Jadi kena lihat penjelasan yang disebut dalam kitab ni. Apabila ada harta benda yang dirampas dan si pemiliknya tidak dapat mengambil ataupun merebutnya semula, barang hilang yang mana si pemiliknya tidak dapat mengambil semulanya daripada pencuri, barang yang dicuri ataupun barang yang dirampas, ataupun barang amanah yang mana si penerima amanah itu mengingkari adanya penitipan. Kita bagi orang amanah, pegangkan, simpankan, tapi dia tak mengaku yang dia simpan duit kita. Okey, dan pemilik dan tidak dapat ditemukan barang yang dijatuh atau barang yang jatuh di dalam lautan, ataupun kita tanam dulu, harta ditanam dalam kat mana-mana kan, lupa kat mana, tak jumpa, tak ingat, lama dah, katakan. Tapi harta tadi menurut Allah Subhanahu wa taala, adakah perlu dibayar zakat? Kita lihat. Kemudian si pemiliknya lupa atas tempatnya dan pada barang-barang ini telah mencapai 1 tahun, maka tidak wajib dibayar zakat. Tak wajib bayar zakat sebelum barang-barang tersebut kembali ke tangan si pemiliknya. Sebab ada salah satu syarat dalam untuk keluarkan zakat ialah al-qabdu. Maknanya dia adalah benda tu berada dalam penguasaan dia. Maknanya kalau kata dia tidak ada tapi pada orang ke, pada hilang ke, apa semua, lupa kat mana ke, mati Allah Subhanahu wa taala, maka itu menyebabkan kalau walaupun harta dia tapi pada orang lain, maka ikut Syekh ni ataupun pengarang kitab ni, dia kata tak perlu dibayar zakat dalam mazhab Syafi'i.
Kita bayar zakat bila? Apabila ada harta benda yang bila dah jumpa barang tu, barulah tahun tu baru kena bayar zakat. Macam kita zakat KWSP kan, kita duit tu dalam KWSP kita boleh keluarkan tak? Kalau boleh keluar pun ikut keperluan kan, ikut keperluan. Maknanya ada masa-masa yang kita dibenarkan keluar. So bila tiap kali kita keluar, jumlah yang dikeluarkan itulah kita kena berapa dikeluarkan bayaran zakat. Yang dikeluarkan bayaran zakat. Adapun yang dalam KWSP tadi tak boleh. Tak perlulah dibayarkan zakat. Sebab dia syarat dia apabila dah keluar. Sebab walaupun duit kita, tapi kita boleh ambil tak bila-bila masa. Dia tak macam duit simpanan. Duit simpanan kita yang bank-bank lain, duit tabung haji ke, duit dalam bank ke, apa ke, kita tak boleh keluarkan kecuali selepas tempoh tertentu. So di sini dikiaskan dalam masalah yang sama. Maka apabila pengeluaran itu boleh dilakukan, barulah kita kena bayar zakat. Barulah kita boleh bayar zakat. Sebab ada yang setengah orang dah umur 55 pun dia tak nak keluarkan KWSP walaupun dah boleh keluar. Maka kat situ tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia dah kena bayar zakat setiap tahun. Kalau lepas 55 dia tak keluarkan duit tersebut, tetap dia kena bayar zakat kerana dah dibenarkan pengeluaran itu berlaku. Tak kesemuanya ke ataupun sebahagiannya ataupun sewaktu dengannya. Tapi kalau tak boleh keluar, apabila harta benda yang belum dikembalikan, maka gugurlah zakat padanya kerana tidak memungkinkan hal ini bagi si pemilik harta tersebut. Apabila harta benda tersebut kembali kepada si pemiliknya, maka si pemiliknya itu mesti mengeluarkan zakat menurut pendapat yang lebih sahih, kerana harta benda tersebut berada kepada harta benda yang mesti dizakatkan dan dipaksa bagi si pemilik untuk menyerahkannya. Sama halnya dengan harta benda yang berada di tangan wakilnya, baik untuk dilaburkan ataupun tidak. Lupa tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi orang yang telah mengubur harta bendanya, lalu dirinya melupakannya, kemudian dirinya ingat setelah beberapa tahun. Kerana dalam hal ini dirinya dianggap sebagai orang yang lalai, sama ada dirinya menguburkannya di rumahnya ataupun lainnya, disebabkan telah penuh nisab pemilikan dan sudah bersamanya selama setahun, namun tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dalam keadaan-keadaan di atas, sebelum harta tersebut kembali kepada tangannya. Tapi harta tu bila dah kembali kepada tangannya, maka wajib dia keluarkan zakat. Disebabkan tidak ada kemungkinan hal atas hal tersebut, apabila harta benda tersebut kembali, maka ia mesti mengeluarkan zakat sesuai dengan jumlah tahun yang telah berlalu. Sesuai dengan jumlah tahun yang berlalu. Apabila si pemilik harta benda ditawan, maka telah diwajibkan zakat bagi si pemiliknya. Katalah bukan harta yang dirampas, bukan harta yang dicuri, tuan pemilik harta tu yang diculik ataupun yang ditawan, contohnya ditawan oleh orang kafir ataupun sebagainya, tapi tidaklah menyebabkan hartanya tak perlu kena bayar zakat, hartanya tetap kena bayar zakat. Ini kalau tuan punya harta tu kena culik ataupun ni, tapi hartanya ada, so hartanya tadi tetap kena dibayar zakat. Apabila satu barang yang hilang ataupun apabila kita jumpa satu barang dan barang itu kembali kepada pemiliknya, maka tidak wajib bayar zakat apabila yang penemu barang tersebut mengumumkan pada tahun pertama. Pada tahun pertama, maknanya tak cukup haul. Tak cukup haul lagi, tak perlulah bayar zakat. Dia nak kena cukup haul, cukup setahun. Demikian juga hukumnya apabila telah berlalu bertahun-tahun dan belum diumumkan. Apabila si penemu barang tersebut mengumumkannya dan telah berlalu setahun, maka dimulakan hitungan tahun baru.
dan kemudian terus diwajibkan zakat apabila telah memenuhi persyaratan di dalam hal zakat. Jadi kita kata kat sini, kalau hartanya tadi telah dah diwar-warkan dan kita kata berlalu setahun, maka mulalah start kita mengira. Dah cukup tak setahun. Cuma tahun pertama tadi dia tak cukup setahun lagi, maka tak perlu bayar zakat. Maknanya kalau dah iklankan setahun, kemudian 2 tahun, masuk tahun yang ketiga dan sebagainya, lepas tu barulah kembali kepada pemiliknya nanti Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu hendaklah dia membayar zakat, membayar zakat. Sedangkan bagi si pemilik barang temuan, maka dirinya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebagaimana zakat barang rampasan. Akan tetapi dirinya mengeluarkan zakat tersebut setelah dirinya mendapatnya semula. Bila dah dapatlah, bukannya sebelum dia dapat. Dah dapat harta tersebut, barulah dikeluarkan zakat. Apabila dirinya belum mendapatnya semula selama setahun, maka harta tersebut termasuk ke dalam pemilikan si penemu, mana orang yang jumpa harta tersebut. Kalau kita yang pemilik harta, dia kata pemilik harta yang belum mendapatnya, maka harta tersebut tadi termasuk di dalam pemilikan si penemu. Jadi harta pemilikannya tadi di atas orang yang menemukan harta tersebut, maka tidak ada zakat bagi sepemilik ketika tersebut, disebabkan barang tersebut telah keluar dari pemilikannya. Kita jumpa barang, kita simpan barang, zakat tu sekarang ni pada siapa, Ustaz? Katalah kita jumpa harta, barang kemas ke ataupun sebagainya. Barang kemas ni kita dah duk iklan apa semua. Nak bayar zakat pada siapa yang kena bayar zakat? Pemilik ke ataupun orang yang menemui harta tersebut? So kat sini dia kata apa? Dia kata tentang macam Allah Subhanahu, apabila dirinya belum mendapat semula selama setahun, maka harta tersebut termasuk dalam pemilikan orang yang menemukan harta itu. Maka tidak ada zakat bagi pemilik asal barang tersebut, disebabkan barang tersebut telah keluar daripada pemilikannya. Jadi pemilik asal tak perlu bayar zakat, tak perlu bayar zakat. Akan tetapi ia berhak atas nilainya pada tanggungannya si penemu barang temuan itu, dan si penemu itu dianggap terhutang dengan nilainya. Maknanya orang yang jumpa barang tu, dialah yang kena bayarkan zakat pada barang tersebut. Dialah kena bayarkan zakat barang tersebut. Dan si penemu tadi seolah-olah kita kata telah mengeluarkan something daripada dia, dan duit yang zakat yang dikeluarkan dianggap sebagai hutang. Dianggap sebagai hutang. Hutang ni macam mana, tuan-tuan? Apabila ada seorang membeli harta zakat dan dirinya belum memegang ataupun menerimanya sehingga berlalu selama setahun di tangan si penjual, maka diwajibkan zakat bagi si pembeli disebabkan pemilikan telah sempurna dilakukan dan dirinya dalam menyerahkan harga dan menerima barang tersebut. Maksudnya di sini, kalaulah barang tadi pada kita simpan setahun dah, tak ada orang, kita boleh jual. Setahun kat kita tu, macam Allah, kita kena bayar zakat lah sebagai orang yang menemukan barang tersebut. Syaratnya barang tersebut sampailah nisabnya. Kalau setakat tak sampai nisab, tak adalah kena bayar zakat kan. Ini sampai nisab, cukup haul, dia kena keluarkan zakat. Orang yang menemukan harta tersebut. Once bila dia niat dia jual, nanti dia dah ada orang nak beli dah, maka nanti dia ambil portion sikit duit zakat yang dia telah keluarkan daripada jumlah barang yang tadi yang telah dia jualkan tadi. Jadi Ustaz, barang yang kita jumpa ni kita boleh ambil, kita boleh gunakan ke? Yes, kita boleh guna lepas setahun kita umumkan, kita iklankan. Selagi kita tak iklankan, maknanya dia ada syarat-syarat barang hilang, macam mana kaedah kita nak buat, dia ada prosedur dia.
Maknanya selepas tahun tak ada orang datang menuntut, kita boleh guna harta tersebut. Kita boleh guna harta tersebut sehinggalah pemiliknya datang menuntut kembali hak barang tersebut, maka kita wajib kembalikan. Kalau lah sampai bila-bila ustaz tak ada orang menuntut, maknanya benda tu jadi hak kita lah. Tapi sampai satu peringkat, kalau bertahun-tahun lepas tu kalau pemiliknya datang juga meminta, maka kita kena serahkan. Itu adab kita lah, katakan. Wallahu a'lam. Berat juga tanggungjawab tu, katakan. Sebab tu kadang-kadang orang terima jumpa harta, dia serahkan saja pada badan pihak yang menguruskan harta ataupun barang yang hilang. Kita kat Jawatan Agama Islam, kalau ada barang tempat kita kata unit khas lah, kita nak kalau kita jumpa barang, kita serahkan kat sana, senang cerita. Tapi bagi tahulah detail kat mana kita jumpa pun semua, ada orang yang akan simpankan, dia orang yang akan prosedur buat iklan ke apa ke, wallahu alam. Kalau tak ada, duit tu akan masuk kepada baitul mal. Duit tu lagi mudah, kita tak pening-pening kepala kan, nak buat umum, nak mengumumkan, dia ada dia punya cara lah, prosedur yang khas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi kalau kita jumpa nilai yang sedikit, ada sikit je nilai, contohnya RM10 ustaz, jumpa RM10 ya, kan? Kalau jumpa nilai yang sedikit ni, kita boleh ambil, tak ada masalah, dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Iaitu duit ataupun nilai yang kita jumpa tu, pada hukum adatnya orang tak cari balik. Orang tak cari balik kalau tercicir ataupun kita kata hilang. RM10 orang cari balik tak? Kalau tuan-tuan cicir RM10, cari balik tak? Tak cari, ya, tengok. So maknanya duit tu kalau orang jumpa tengah jalan, dia berjalan, orang jumpa RM10, so dia boleh ambil dan dia boleh guna, tak ada masalah. Ada. Tapi dengan syarat jumlah itu adalah jumlah yang mana hukum adatnya orang tak datang cari balik. Kalau hukum adatnya orang cari balik, maka kita kena kita kena war-warkanlah. Ada. Kalau kata susah, serahkannya lah kepada pihak yang boleh untuk mengiklankan. Ada. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, sama juga dengan benda yang lain. Contohnya buah-buahan. Ada. Jumpa sebiji durian tepi jalan, ya, boleh ambil tak? Boleh makan tak? Kita kata orang cari balik tak duit durian ni tepi jalan, musim-musim durian kan, mungkin jatuh daripada lori ke apa, so kita jumpa, boleh tak ambil? Boleh. Sebiji durian orang kembali tak? Cari balik. Orang cari balik tak? Durian apa? Durian apa yang mahal? Musang King ke apa ke, ada yang harga sebiji mungkin ratusan, ya. Walaupun begitu, adakah orang cari balik ke tidak durian ni? Kalau orang tak cari balik, macam Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil, makan, tak ada masalah. Harus. Kalau sebakul, Ustaz, melampau sebakul jatuh. Ini cerita kalau saya pun kata kalau sebakul, yes, mungkin orang datang cari balik, so harus kita simpan untuk agar orang tu datang balik. Tapi masalahnya Ustaz, ada juga masalahnya. Durian ni cepat rosak. Maknanya cukup je kita kata sehari ke, sehari 2 hari ke, dah mekah, maka boleh makan. Boleh makan. Walaupun sebakul. Tetapi kalau dah lepas makan Ustaz, datang pemiliknya, kena bayar balik. Kena bayar. Kena nilai kan lah berapa. Ada. Makan boleh makan, tapi kena nilai kan lah. Kalau dihalalkan, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tapi kalau diminta bayaran sikit katakan, maknanya kita bayarlah. Ada wallahu alam. Itu dia tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seterusnya zakat yang dirahmati Allah, seterusnya ialah berkaitan dengan zakat hutang katakan. Dalam syarat-syarat zakat juga berkaitan dengan zakat hutang. Di dalam permasalahan ini ada perincian sesuai dengan harta benda zakat, khususnya zakat barang berharga. Dalam kesempatan ini maka kami akan menjelaskan dengan ringkas. Apabila harta benda berbentuk binatang, kambing, dan bukan untuk didagangkan seperti meminjamkan 40 ekor kambing, dan telah berlalu masa 1 tahun sebelum menerimanya, maka tidak ada zakat di dalamnya. Sebab ilahnya di dalam zakat adalah adanya pengembangan harta. Adanya pengembangan harta. So, jadi kita katakan tidak ada pengembangan. Bila pinjam ni tak ada pengembangan, katakan. Bila pinjam tak ada pengembangan. Apabila hutang berbentuk barangan, dagangan ataupun harta berharga, namun tidak dapat diambil kerana ada kesusahan, ataupun si pemberi hutang tidak berada di tempat, atau adanya bantahan hutang daripada si pemberi hutang, maka harta benda ini sama seperti harta benda yang dirampas, yang diwajibkan zakat di dalamnya, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat hingga ditemukannya semula. Demikian juga halnya hukum apabila hutang itu berbentuk ansuran, katakan. Apabila berbentuk tunai, maka dan mudah untuk mengambilnya, misalnya penghutang berada di tempat atau dia mengingkari dan membantah, akan tetapi si pemilik harta bersumpah atasnya, maka diwajibkan zakat kerana dirinya mampu untuk mengambilnya, sama seperti dalam keadaan wadiah, dan wajib dikeluarkan zakat walaupun belum diterimanya. Ini kita kata menurut Allah Subhanahu Wa Taala kalau berkaitan dengan hutang. Apabila hutang bagi orang kaya tidak ada halangan bagi kewajipan zakat, sama ada hutangnya bentuk tunai ataupun kredit, sama ada dari segi jenis harta ataupun tidak, sama ada hutang merupakan hak bagi Allah seperti zakat, kafarah, nazar ataupun bentuk hak manusia, kerana dalil yang diwajibkan zakat adalah pasti dan tetap dalam kepastiannya. Ini kalau orang tua orang kaya, dia kita kata dia ada hutang, hutangnya berbentuk tunai ataupun kredit, sama ada dari segi jenis barang, maka wajib dia kena bayar zakat, menyatakan. Kerana si penghutang merupakan orang yang dapat melaksanakan dan mengendalikan harta yang ada padanya, sama ada hartanya bertambah daripada hutang sehingga sesuai dengan nisab ataupun tidak, hingga bahkan jika bukan termasuk barang zakat, maka ia mesti melunaskan hutangnya. Namun apabila si penghutang dihalang disebabkan hutangnya dan telah mencapai 1 tahun dan dirinya masih di dalam larangan, maka dia anggap seperti harta yang dirampas yang diwajibkan zakat, namun tidak dikeluarkan kecuali sesudah terlepas larangan tersebut, nyatakan. Terlepas larangan tersebut. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kata ada hal yang mana zakat hutang ni tadi, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala kena bayar zakat. Ada yang mana zakat hutang ni tuan-tuan, hutang tadi tidak perlu dibayar zakat, nyatakan. Bergantung kepada orang yang memberi hutang dan juga orang yang berhutang itu. Wallahu a'lam bissawab, menyatakan. Baik, rosaknya harta. Apabila harta yang wajib zakat pada suatu harta benda kemudian rosak, dan kerosakan itu terjadi sebelum mencapai haul, maka hukumnya adalah seperti tidak ada hartanya tersebut. Apabila semua rosak, maka tidak ada zakat pada harta ini. Apabila rosak sebahagian, maka sebahagian lain yang tidak rosak dianggap sebagai barang yang mesti dizakatkan apabila telah mencapai setahun. Kita jual barang berniaga kan, kita berniaga. Ada barang-barang ni yang tak sampai setahun dia dah expired, nyatakan. Tapi belum tak dapat dijual, rosak, nyatakan. Maka tak perlu bayar zakat, nyatakan, pada barang-barang tersebut.
Kalau separuh je rosak, separuh lagi boleh guna Ustaz. Yang separuh yang belum boleh guna tu perlu dibayar zakat jika cukup ni nisab, katakan. Cukup ni nisab, cukup haul. So apabila harta rosak telah mencapai haul, yang juga setelah adanya kesempatan untuk menunaikannya, maka diwajib zakat sehingga menjadi hutang dalam tanggungannya, sama ada kerosakan ini pada sebahagian harta ataupun pada keseluruhannya. Apabila harta rosak setelah mencapai haul dan sebelum adanya kesempatan, maka tidak ada zakat dalam hal ini. Apabila yang rosak dalam sebahagian dan tersisa sebahagian yang lainnya, maka diwajibkan zakat bagi bakinya ini apabila telah mencapai haul. Wallahu a'lam. Itu untuk zakat harta lah, katakan. Termasuk nisab. Syarat nisab ni sama je, katakan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, berkembangnya adalah asas zakat. Berkembang adalah asas zakat. Zakat ini adalah harta yang diwajibkan ke atas si pemilik harta. Akan tetapi zakat tidak berkaitan dengan harta benda yang tidak dimilikinya. Akan tetapi zakat hanya termasuk dalam harta benda yang berkembang secara realiti dan hakiki. Tapi kalau hartanya tadi tak berkembang, mengatakan, maka tak perlu bayar zakat. Perkembangan adalah asas yang berkaitan dengan zakat harta. Bila harta tersebut dapat dikembangkan dan ditambah, maka berkaitan pula lah harta tersebut dengan zakat, dan mesti dikeluarkan bahagian kecil dari pengembangannya, sedangkan modalnya tetap berada pada si pemiliknya dan modal ini tidak berkurang. Dan dari sini datanglah perintah untuk mengembangkan dan melaburkan harta benda dalam bentuk pelaburan yang syar'i, agar si pemilik modal ini dapat mengambil manfaat daripada pengembangan dan pelaburan ini. Wallahu a'lam. Apabila harta tidak berkembang dan hanya dikhususkan si pemiliknya untuk keperluan pribadinya, seperti rumah, kereta, perabot dan lainnya, maka tidak ada zakat di dalamnya. Kita ada rumah kita, tapi rumah tadi tak ada pengembangan. Makna rumahnya untuk kegunaan diri sendiri, kereta dan sebagainya, maka tidak perlu bayar zakat. Kecuali macam saya kata tadi, memang nak dijual rumah tadi tu, maka barulah bermulanya sesi pengembangan. Kita jual tu dah dianggap pengembangan lah, kata tak. Kena tunggu setahun ataupun selepas menjual barang tersebut, maka kena wajib dah bayar zakat. Kerana apabila asas ini adalah disepakati secara syarak, akan tetapi ada perselisihan di dalam penerapan dan cabang-cabangnya, sehingga sebagian mazhab memperluas kewajipan zakat pada semua hasil pertanian dan buah-buahan misalnya. Ada setengahnya ulama kita kata semua buah-buahan, hasil jualan buah-buahan kena bayar zakat. Ada juga pandangan yang itu. Ada setengah kata tak, buah-buahan yang kena keluarkan zakat hanya buah-buahan yang kita kata boleh simpan lama, macam buah tamar, buah anggur. Kalau buah rambutan boleh simpan lama tak? Tak boleh. Durian boleh simpan lama? Tak boleh. Tetapi dia boleh dikeluarkan, dia perlu keluarkan zakat sebagai zakat perniagaan. Dia boleh dikeluarkan zakat sebagai zakat perniagaan, tapi bukan zakat pertanian. Bukan zakat macam padi ke, bukan zakat seperti anggur dan juga buah tamar. Tapi dia boleh keluarkan zakat sebagai zakat perniagaan. Wallahu a'lam. Begitu juga macam Allah Subhanahu wa taala, majoriti haiwan yang dipelihara dan sebahagian lainnya mempersempit dengan tidak diwajibkan zakat kecuali pada bahagian-bahagian tertentu seperti pertanian, buah-buahan dan juga haiwan. Demikianlah menurut fiqh perbandingan muamalah harta benda kontemporari menyatakan keluasan penerapan zakat disebabkan luasnya rangkuman ibadat zakat, yang juga kerana ia turut mencakupi harta benda yang berkembang secara hukum ataupun hakikat. Ini pendapat yang muallif ataupun pengarang cenderung menyatakan demi maslahah kaum fakir, menyatakan. Dan di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa saja dikatakan harta-harta
yang boleh macam tadilah ada kita kat Malaysia ni kita amalkan zakat pendapatan, zakat pendapatan. Walaupun sebahagian hanya tidak setuju dengan zakat pendapatan, tetapi itu yang telah difatwakan, maka kenalah perlulah dibayarnya zakat pendapatan, mengeluarkan zakat pendapatan. Wallahu alam. Ini bergantung kepada kita tu fatwa yang dah ada, yang dah ada, yang diamalkan. Baru ni ada jugalah tok-guru pondok yang katakan menafikan tidak ada zakat pendapatan. Itu sebab tu saya kata tadi ada khilaf di sisi ulama dalam masalah ni. Wallahu a'lam. Baik, kemudiannya tuan-tuan maki Allah Subhanahu wa taala, kita nak lihat sikit pagi ni berkaitan dengan zakat barang berharga, emas dengan perak. Maksud barang berharga ni emas dengan perak. Nanti kita akan lihat adakah barang berharga ini terkhusus kepada emas dengan perak sahajakah ataupun umum. Mana as long as barang itu berharga, kena bayar zakat juga. Selain daripada contohnya berharga ni macam dia ada kita kata permata contohnya. Adakah permata tadi kena bayar zakat ataupun tidak? Maka kita akan lihat. Kalau mengikutkan harta zakat, permata itu tidak termasuk dalam emas dengan perak. Jadi walau bagaimana sekalipun maka Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lihat adakah permata nanti masuk dalam harta zakat ataupun tidak. Okey, takrif an-naqdu. An-naqdu dalam bahasa Arab ialah pemberian. Kemudiannya dikembangkan hingga kepada perkataan mangqud dalam bab itlaqul masdar ataupun isim maf'ul. Naqd adalah lawan kata al-arad dan al-dain. Pada masa lalu maksud an-naqd ini adalah emas dan perak. Dulu disebut an-naqd ini merujuk kepada emas dan perak. Tidak kira sama ada tidak berlaku pencampuran ataupun berlaku pencampuran di dalamnya. Kadang-kadang emas ni yang ada dia bukan emas solid. Kita pakai barang kemas, orang perempuan pakai barang kemas, kita simpan barang kemas. Barang kemas tu bukannya 100% emas. Sebab emas ni kalau dah dibentuk mesti ada campuran dengan yang lain. Ada kerana nak memulihkan dia mengeras dan membentuk itu. Sebab tu dia panggil emas macam-macam jenis. Ada 916, 81 apa tak. Adalah dia punya kategori emas tadi. Tapi tak kira emas ni, as long as adanya emas di dalam tu, macam Allah, campuran itu ke ataupun tidak ada berlaku pencampuran, boleh ditakrifkan sebagai an-naqdu. Wallahu a'lam. Akan tetapi pada masa sekarang ini juga dimasukkan kepadanya wang kertas yang dibuat menggantikan emas dengan perak. Duit nilai kan, emas duit sekarang ni kertas, kerana wang duit nilaian, duit dolar, duit ringgit kita sekarang ni kena bayar zakat. Atas kapasiti apa Ustaz? Duit nilaian hari ini kena bayar zakat. Sebabnya nama Allah, duit wang kertas yang ada ni dibuat untuk menggantikan emas dengan perak. Kalau ikut hukum asal, kita kena mana kita guna emas dengan perak. Tetapi sekarang orang guna kertas. So duit wang kertas itu dianggap sebagai ganti kepada emas dan perak. Maka yang mengganti mengambil hukum yang diganti. Kerana ini kerana wang ini merupakan alat tukar yang diakui oleh sesebuah negara. Dulu kita pakai emas dinar dengan dirham. Emas ialah disebut dinar dan juga dirham. Sekarang kalau kita kata dinar pun duit kertas juga. Kita pergi negara Arab,
Duit dia dinar. Dinar bukan dinar masa kita dinar dulu pakai emas koin betul. Tak, dinar sekarang ni semua dah tukar kepada duit kertas. Begitu juga dirham. Kita pergi ke pergi ke Dubai ke, dia panggil dirham, tapi tengok duit kertas. Kita kat Malaysia guna ringgit, tempat lain guna dolar, dan sewaktu dengannya. Jadi duit wang kertas ini dianggap sebagai pengganti kepada emas dengan perak. Wallahu a'lam. Maka sebab itulah dia mengambil hukum emas dengan perak, wajib dibayar zakat. Disyariatkan zakat barang berharga, diwajibkan zakat pada emas dan perak. So pada awalnya peringkatnya di sini barang berharga kat sini ialah merujuk kepada emas dan perak, dan pengganti kepada emas dan perak iaitu wang kertas. Diwajibkan zakat emas dan perak serta jenis dengannya. Hal ini bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara pendeta-pendeta dan ahli agama Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah, dan mereka menghalang manusia dari jalan Allah, iaitu agama Islam. Dan ingatlah, orang yang menyimpan emas, perak serta tidak membelanjakannya di jalan Allah, mana tidak keluarkan zakat, maka kabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah Taubah ayat 34. Maksud menyimpan dalam ayat ini adalah tidak melaksanakan hak Allah daripada harta yang dimiliki seperti tersebut, iaitu zakat. Hadis Nabi SAW, kullu malin balagha zakatu fazukkiya falaysa bikanzin wa ma lam yazkihi fahuwa kanzun. Semua harta yang telah sampai, maknanya sampai kewajipan zakatnya, maka bukanlah menyimpan, dan yang belum mengeluarkan zakatnya maka ia adalah menyimpan, katakan. Jadi di sini tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, barang emas, perak katakan, ataupun yang mengambil tempat kedua-duanya tadi, wajiblah kena bayar zakat. Wallahu a'lam. Jenis-jenis barang berharga. Zakat berkaitan dengan semua jenis barang berharga. Di antaranya adalah seperti berikut. Zakat emas, yang di dalam syarak disebut dinar, dan juga perak yang di dalam syaraknya disebut dirham. Dan semua barang yang dapat menggantikan kedudukan emas dengan perak wajib bayar zakat. Wajib bayar zakat. Macam duit kertas tadilah. Semua barang yang dileburkan yang berasal daripada emas dan perak, sebagaimana yang dijelaskan selanjutnya. Bekas minuman atau pinggan, mangkuk yang diperbuat daripada emas dan perak wajib dibayar zakat. Ada. Kalau kata ustaz, tandasnya dia buat daripada emas, kan ada setengah orang kaya sangat kan, tandasnya dia buat daripada emas, mangkuk tandas emas, dinding emas. Ada. Ini dah terlampau kaya kan. Ada yang saya tengok dekat dalam YouTube tu, bot laju, semuanya solid dengan emas yang dalam. Kapal terbang emas, itu dah terlampau kaya. Maka kena bayar zakat. Itu kena bayar zakat. Biji emas ataupun perak belum dileburkan atau dilebur, kita jumpa seketul emas ketul, pun kena bayar zakat bila cukup haul, cukup ni nisab. Katalah ustaz, tak banyak ustaz, dalam adalah mendulang dekat Sungai Pahang contohnya, dekat Pahang, siapa dalam ceramah, ada seorang profesor ni kan, dalam YouTube bersama dengan Rosham Nur, dia kata belah-belah tempat banyak emas ni daripada dulu, kawasan yang memang kawasan emas, dia kata belah-belah
Negeri Sembilan, dekat Rembau, apa ni, Mencih, kata sampai bawa ke Muar, tuan-tuan. Sampai ke Muar. Ada. Tu dia kata sejauh berapa puluh kilometer tu semua kawasan emas dululah. Sekarang tak ada kot, Allah alam. Selepas adanya lombong-lombong emas yang dijumpai, katakan. Ada. Tapi Allah alam ada lagi ke tidak sekarang? Allah alam lah, ada. Ya, kalaulah kita duk berdulang, ada kawan-kawan saya daripada Pahang, dia masuk ke hutan dekat sungai, ada kawasan-kawasan yang tertentu, dia mendulang kan. Jumpalah kecil je yang katakan emas ni, emas ni kecil-kecil, simpan dalam botol. Kena bayar zakat tak? Kena bayar zakat walaupun belum dileburkan, jika cukup haul, cukup nisab. Cukup haul, cukup nisab. Tak cukup haul, tak cukup nisab, tak kenalah. Kalau ada 2-3 ketun dalam botol yang simpan saja buat kenangan, kan, kan? Buat kenangan, tak sampai nisab, tak kenalah. Tak sampai nisab. Maka macam Allah Subhanahu Wa Taala tidak diwajibkan zakat pada logam, maknanya kalau tak cukup nisab, tak dengan haul tak cukup, maknanya tak perlu bayar zakat. Baik. Bagaimana yang lain? Logam-logam yang lain. Logam-logam yang lain ataupun mutiara, walaupun bentuknya bagus dan memiliki nilai yang tinggi, maka tidak diwajibkan zakat. Itu tak wajib. Logam yang lain, mutiara-mutiara, permata ke ataupun sebagainya, tidak diwajibkan zakat. Juga tidak ada zakat pada minyak kasturi. Saya ada minyak kasturi sebotol besar kat rumah, kena bayar zakat ke? Tak kena, kecuali untuk jual. Dia buat bisnes, dia jual, so zakatnya tadi atas dasar capacity business. Dia dah masuk zakat lain, dia dah masuk zakat perniagaan. Tidak ada dalil yang menyatakan kewajipan zakat pada harta benda kecuali yang dipersiapkan untuk perniagaan, sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya. Hal ini kerana logam dan mutiara ini dipersiapkan untuk digunakan ataupun dipakai. Zakat pada perhiasan. Kaedah dalam perbincangan ini adalah bahawa semua perhiasan yang dibuat daripada emas dan perak dan diharamkan penggunaannya atau dimakruhkan, maka diwajibkan zakat di dalamnya. Apabila penggunaannya mubah, maka tidak wajib zakat di dalamnya menurut pendapat yang sahih, pendapat yang lebih sahih. Sesiapa yang memiliki perhiasan daripada emas dan perak, dan perhiasan ini diniatkan untuk disimpan, maka diwajibkan zakat di dalamnya, kerana yang demikian itu dapat berkembang, maka sama seperti barang berharga, bukan perhiasan. Apabila penggunaannya haram, seperti bijana, bekas minuman, emas dan perak, ataupun perhiasan yang digunakan kaum lelaki seperti cincin emas ataupun yang bentuknya makruh, maka diwajibkan zakat di dalamnya. Saya dah sebutkan sebelum ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala bab berkaitan dengan zakat perhiasan ini. Kalaulah kita kata yang tak kena bayar zakat pada zakat perhiasan ini ialah yang normalnya hukum adatnya orang pakai. Cukup, maknanya kita kata kalau seutas gelang, rantai, kita kata anting-anting ke, gelang kaki ke, cukup untuk satu. Tapi kalau ada orang tu punya 10 rantai lengan, ada 10 rantai leher katakan, atau lebih daripada satu, maka di situ menurut Allah Subhanahu Wa Taala, walau tu pun tujuannya untuk dipakai, tetapi dah dianggap keluar daripada kebiasaan, maka sebagian ulama maknanya meletakkan kewajipan membayar zakat pada barang kemas yang lebih daripada hukum adat kebiasaannya dibenarkan pakai. Ada wallahu a'lam. Ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan lihat nisab barang berharga ni berapakah berat barang harta tadi yang
kita kena bayar zakat. Wallahu a'lam. Secara umum mengamati Allah Subhanahu wa taala bagi zakat dinar, dia kira sebanyak 85 gram. Ada. Sekarang ni 85 gram. Tuan-tuan ada emas 85 gram, maka kenalah bayar zakat. Berbanding dengan dirham. Berbanding dengan dirham. Kalau dirham 624 gram. Ada 624 gram, katakan. So 624 gram itu barulah kena bayar zakat. Maksudnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat hari ni orang banyak menggunakan orang beli emas kan. Orang beli emas untuk simpanan. Tetapi berbanding dengan perak, orang banyak memang akan guna emas. Cuma emas ni tuan-tuan mati Allah kita kata dah tepu. Dia panggil dah mahal, tinggi harganya, dan nak beli pun nak tunggu turun harga baru boleh beli. Dan orang tak melihat kepada perak. Orang tak beli perak. Sedangkan perak sekarang macam Allah SWT berbanding dengan zaman Nabi, kita kata satu kita kata satu, dia ada nilaian zaman Nabi ni, maknanya satu dirham, satu dinar, satu dinar itu berapa dirham, katakan, berapa dirham. Dia adalah dia panggil, kalau 20 dinar bersamaan dengan 200 dirham, maknanya satu dinar bersamaan dengan 10 dirham, katakan. Satu dinar bersamaan dengan 10 dirham. Hari ini dalam hati Allah Subhanahu wa taala 10 dirham belum capai lagi satu dinar. Jauh sekarang ni dia punya dia punya jumlah tu jauh, katakan. Belum capai, katakan. Jadi dalam hati Allah Subhanahu wa taala di sini ialah kita kata, kalau orang yang ada duit banyakkanlah beli dirham tadi untuk simpanan, sebab dia akan, harganya akan kembali seperti mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia harga dia akan naik, katakan, berbanding dengan emas. Emas memang dia akan berkembang, akan naik, katakan. Sebab tu kita punya nisab hari ni mencecah 20,000 lebih. Ada 23,000, katakan. 23,000 nisab emas, katakan. So itulah juga nilai 624 gram ataupun 200 dirham. Kalau kita kata macam Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ni kata 23,000 bahagi dengan 200, maknanya hari ni sepatutnya tuan-tuan kata satu dirham boleh mencecah sampai 115 ringgit. Satu dirham, dia punya nilai dia yang actual kalau sekarang ni lah, yang sepatutnya, katakan. Tapi kita kata nilai dirham ini belum lagi capai yang sama seperti zaman Nabi. Belum capai sama nilainya, sama macam zaman Nabi. Emas dah capai lebih. Bahkan lebih daripada apa yang ada pada zaman Nabi SAW. Satu dinar boleh beli seekor kambing. Maknanya kita kata duit yang sekarang ni satu dinar pun harganya dekat-dekat lebih daripada seekor kambing dah. Maknanya benda dah capai emas dah. Tapi perak belum. Perak belum capai.
Ini sebab tu macam Allah, kalau ada orang yang banyak duit katakan untuk nak simpan, katakan dalam bentuk perak adalah salah satu yang dianjurkan. Walaupun sekarang ni perak tidak ada nilaian, tak berapa mahal, katakan murah. Kalau orang beli dinar yang dalam bentuk koin pun murah saja kan, katakan. Tapi kalau dapat disimpan di bentuk dirham itu sangatlah baik untuk, tapi lamalah kan disimpan. Kalau itu duit yang berlebih-lebih lah, tak? Duit berlebih-lebih tak ada buat apa, katakan belilah, katakan. Cuma jangan lupa bayar zakat. Cukup nisab bayar zakat. Kalau dirham 200 dirham. Kalau emas 20 dinar. Bersamaan dengan 85 gram emas dan juga duit perak 624 gram. Wallahu a'lam. Itu dia tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala yang sempat saya kongsikan sikit. Nanti insya-Allah kita pergi lebih lanjut pada insya-Allah pada masa akan datang. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Okey, jadi setakat itu saja. Mari kita doa pada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.